Assalamualaikum and good day everybody. So hari ni kita akan masuk pricing of insurance. So the third calculation today. Okay, pricing of insurance. So kita nak tahu apa ada dalam komponen ataupun macam mana nak calculate harga premium yang patut dikenakan kepada pelanggan kita. Okay, pricing komponen kita ada 4. So nombor 1 kita panggil risk premium, which is kita kira ini adalah cost pada risiko tersebut. Maksudnya kalau kita charge yang ini sahaja pada pelanggan, kita tak akan dapat untung lah. Ini hanyalah cost dia sahaja. Dan kita akan markup contingency untuk kecemasan, expenses mungkin ada pembelanjaan, dan profit untuk kita punya keuntungan lah. Jadi setiap klien yang kita charge dah termasuk dengan cost dan setiap markup yang ada ni lah. Jadi kita panggil contingency loading, expenses loading dan profit loading. Okey, ini adalah dipanggil pricing of insurance, iaitu premium yang boleh dikenakan kepada pelanggan kita lah. Okey, biasanya syarikat insurans perlu mengenakan premium tertentu kepada pemegang polisi, bakal pemegang polisi of course. Biasanya calculation kita adalah bentuk RM ataupun rate daripada value at risk. Berapa ringgit daripada jumlah nilai aset ataupun berapa peratusannya daripada jumlah aset ataupun nilai risiko tersebut. So masih ingat lagi, value at risk adalah asset value. Bagi syarikat insurans dia dipanggil value at risk lah. Okey. Dan selalu diberi dalam soalan adalah value at risk ataupun asset value. So berapakah harga kapal atau kereta tersebut? Value at risk, VAR. Dan dia bagi table. Table untuk kira total insured value ataupun total claim dan total loss. Ini historical figure lah, sejarah jumlah-jumlah yang biasa dituntut ataupun jumlah yang biasa rugi dan berapakah jumlah yang diinsurankan TBI. Dan juga dibagi dalam soalan adalah peratusan loading expenses, loading contingency dan loading profit seperti yang kita tengok tadi. So macam mana nak kira pricing of insurance ni? Senang saja, analogi dia. Tengok as we want to sell tudung, kita nak jual tudung, kita ada cost of material RM4, tambah expenses loading, mungkin kita ada marketing, COD, data internet semua, tambah RM2, tambah lagi contingency, kena kejar LHDN RM1 dan tambah keuntungannya profit 50 sen. Jadi kita punya jumlah jualan kita RM7.50 lah untuk selai tudung walaupun kos kita RM4. Jadi strukturnya begitulah, sama macam insurans. So kita tengok untuk nak kirakan premium yang patut dikenakan kepada kita punya klien. So cost kita panggil risk premium rate. So dalam bentuk rate 12.5%, tambahlah sikit markup sikit dalam loading untuk expenses 0.4%, bukan 4% 0.4%, so less than 1%. Dan tambah lagi contingency kecemasan 0.08%, which is less than 1%, so 0.08%. Dan add profit rate, so this one ada untung lah, tambah untung itu iaitu 0.12%, which is less than 1% jugalah. Jadi berapakah kita akan charge kita punya klien daripada harga asset ataupun value at risk tadi adalah 12.65%. Okey, kalau harga aset atau kenderaan lah contohnya RM100,000, kita boleh mengenakan sebanyak RM12,650 daripada nilai aset tersebut ataupun value at risk. Jadi untuk mengira cost of risk ataupun risk premium sahaja yang ada formula yang lain tak ada formula, kita tambah saja. Okey, risk premium rate ataupun cost of the risk tadi dia ada calculation, which is average total loss ataupun average total claim. Dia akan bagi salah satu, sama je maksud dia, bahagi average total value insured ataupun TVI tadi tu dan darab 100% lah akan dapat jawapan dalam rate peratusan ataupun kadar. Dan kita boleh dapat dalam ringgit, risk premium ringgit jika kita darab dengan nilai aset tadi lah. So kalau aset tu berharga RM100,000, jadi kita darab je rate yang berapa kita dapat dan kita akan dapat dalam nilai ringgit. Okay, ini satu contoh soalan ni, which is dalam slide kita yang ada, yang warna hijau tu chapter 6. So soalan dia kata a boiler vessel to be insured at 75,000. Satu asset ini
diinsurankan pada nilai RM75,000, which is this is value at risk. The following are loaded with the risk premium. This one ni dia bagi kadar dia, maksudnya 40 sen, 8 sen dan 12 sen. Yang ini kita akan tengok nanti, kita akan convert dan kita akan dibagi sejarah maklumat mengenai berapakah nilai yang biasa diinsurankan atau total value insured, dan juga diberi berapakah jumlah yang biasa dituntut ataupun jumlah yang biasa rugi. Dan di soalan dia pecahan satu persatu. Okay? So kalau kita tengok dia calculate the overall mean loss. Mean ataupun average adalah sama. So dia kira untuk 5 tahun. So jadi kita kena kira loss. Mean loss adalah mean claim, sama juga, ataupun average total claim. Lepas tu calculate the average total value insured. Just to kira average yang ini pula. So average yang ini soalan 1, average yang ini soalan 2. Senang saja, campur semua dan bagi 5 lah. Lepas tu baru kita kira risk premium, yang di mana kita kena kira untuk formula yang ini. So risk premium dia minta dalam bentuk ringgit dia sebab dia tak cakap rate. So dalam bentuk ringgit, dan dia minta keseluruhan rate untuk aset tersebut ataupun value risiko tersebut, dan berapa dalam bentuk ringgit. Okey, mula-mula jika anda jumpa soalan ini, anda perlu buat ataupun perlu faham dahulu. So dia kata overall total mean loss for 5 years. So maksudnya nak kira overall total mean claim. Sama yang claim atau loss sama, jumlah yang dituntut biasa adalah jumlah yang rugi. So mean claim ataupun mean loss adalah sama. Jadi anda kena campurlah semua ni dan bagi 5. Okey. Dan kemudian anda tahu this one RM75,000 ni adalah value at risk ataupun the asset value. So kita akan perlukan nilai ini untuk kita kira dalam bentuk ringgit instead of dalam bentuk rate. Dan kita kena kira risk premium ataupun cost risiko tersebut. Dia tak cakap dalam bentuk rate kan, jadi kita kena bentuk dalam ringgit. Dia tak ada cakap dalam rate. Dan kemudian dia minta keseluruhan ataupun office premium rate untuk alat tersebut dalam bentuk rate. So semua sekali ni berapa dalam bentuk rate dan berapa ke annual premium dalam bentuk ringgit. Okey. Jika anda jumpa soalan ni juga anda jumpa expenses loading, contingency loading dan profit loading diberi dalam bentuk ringgit. Ini anda harus tukar padam ringgit ni dan gantikan, letak peratusan di belakang. Contohnya expenses loading adalah 40 sen, bukan ada sebenarnya adalah 0.40% ataupun 0.04. Convert kepada peratusan ataupun buang sahaja RM dan letak peratus di belakang. Buang RM dan letak peratus di belakang, buang RM letak percentage di belakang. Alright, nanti saya akan explain kenapa. So kita buat satu persatu. Bila soalan pertama dia kata overall mean loss ataupun average loss. Average loss ataupun average total claim adalah sama. Jadi anda campur semua ni, dapat yang ini total 12 juta lebih, bahagi 5 dapat 2 juta lebih. Nombor 2, average total value insured. Anda campur semua bagi 5 lah, dapatlah this one. Boleh kira di sinilah. Di sini hanya table saya sediakan lah. Anda boleh tunjuk macam mana anda kira. Yang ketiga baru anda kira risk premium. Bila kata risk premium dia tak cakap rate, maksudnya anda kena kira dalam bentuk ringgit. But then risk premium rate dahulu anda kena kira. So dalam formula dia, risk premium rate darab VAR atau value at risk, baru anda boleh dapat risk premium ringgit. Okey, risk premium rate tadi dalam formula kita dah bagi. So darab 100%. Jadi you bagi je 2.43 bahagi 13.1. So dapat 18.55. Lepas darab 100%, 18.55% adalah cost sahaja dalam bentuk rate. So tapi kalau dalam bentuk ringgit, jangan lupa darab dengan value at risk, iaitu harga aset tadi, iaitu RM75,000. Dia bagi dalam soalan. So inilah jumlah dalam bentuk ringgit, 13,900 lebih. Dan soalan ketiga dah selesai. Masuk ke soalan keempat. Dia panggil office premium rate. Dia kata office ke, dia kata total ke ataupun annual ke, ianya adalah sama. Dia nak tahu jumlah keseluruhannya dalam bentuk rate. Jadi risk premium rate yang kita dah kira dalam bentuk rate, kita campur sahaja jumlah loading-loading yang ada, which is 0.40. Tadi dah buang RM, letak persen 0.08 dan 0.12. Jadi kita akan dapat 19.15% or 0.1915. Okay, dalam bentuk rate. So this one is office total annual premium rate. Okay. Dan soalan 5 dia minta annual premium saja. So dia kata office ke annual ke total ke sama saja, tapi dia cakap dalam RM lah.
ataupun tidak disebut dalam bentuk rate. So kena faham dia dalam bentuk RM. Just darab je yang kita dah kira di atas ini. Total dia tadi dalam bentuk rate, darab dalam dia punya VAR, nilai aset tadi, dan kita dapat 40,000. Ini adalah jumlah premium yang dikenakan kepada aset tersebutlah untuk dilindungi. Alright. Okay, kenapa tadi saya cakap 0.40 ringgit tadi 40 sen, 8 sen dan 12 sen tadi itu saya tukar dalam bentuk persen, RM tu buang. Okey, dia punya explanation is simple saja. Dia macam inilah soalan dia katakan, kenapa ni 40 sen, 8 sen dan 12 sen ni padam RM letak persen kat belakang. Kena letak persen ni, kalau tak letak persen salah. So kalau 40 sen dia jadi 0.40%. Atau kalau kita convert dalam decimal, it become 0.004. Lebih kecil daripada 1 so ataupun 1% ataupun less than that. So dia punya explanation is simple. The question meant which is 40 cent per 100 ringgit is the loading percentage, which is 40 cent bahagi 100 ringgit. 40 sen bahagi 100 ringgit darab 100%. Okey, 100 potong dengan 100, RM potong RM, 40%. Ataupun 0.40 darab persen, so tinggallah 0.0%. So kita dah buang RM, letaklah persen. Itu saja untuk anda faham dan jangan tersilap. Itu soalan-soalan lama banyak yang tersilap lah. Jadi pastikan kalau jumpa soalan lama, anda kena tukar dalam bentuk persen. Buang RM, letak persen di belakang. Jangan lupa tak letak persen ni salah. Jadi salah fahaman nanti. Jadi 0.04 sebenarnya. 0.004. Sorry ya. Okey, itu saja untuk calculation kita pricing of insurance. Jika ada soalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.